صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada malam ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Kau balah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang ya Allah. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Moga-moga kita menjadi orang yang beriman dan bersyukur. Jadi insyaAllah kembali balik kepada bab yang ke-21. Iblis daripada kalangan jin dan bukanlah daripada kalangan malaikat. Jin bukanlah daripada kalangan malaikat. Iblis adalah daripada kalangan jin, bukan daripada kalangan malaikat. Pertama sekali kita nak tahu iblis. Iblis ni nama dia yang disebut pada yang lepas, yang semalam, iaitu namanya iblis lah. Dan dia bukan daripada kalimah bahasa Arab, iaitu ajam. Dia bukan kalimah bahasa Arab. Jadi kita tak perlu tahu. Bukan tak boleh tahu, tapi tak perlu. Bukan tak boleh tahu, tapi tak perlu tahu apa maksud iblis. Sebab dalam Al-Quran tidak pernah menyebut, dan di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam yang sahih ataupun yang dhaif sekalipun tidak pernah menyebut nama-nama iblis yang lain ataupun makna yang lain. Jadi ada empat nama yang disebut sebagai makna ataupun sebagai nama iblis itu sendiri. Yang pertama sekali, dia meletakkan makna iblis dalam bahasa Arab. Iblis dalam bahasa Arab. Sebab itu dia kata bila iblis ni bukan bahasa Arab ikut kebanyakan para ulama. Tetapi bila mana iblis ini dinamakan dengan bahasa Arab, maka dia menjadi makna yang sebut sebagai makna putus asa. Putus asa. Bila sebut putus asa saja, maka tapi makna iblis ni diambil dari perkataan al-iblas. Dia kata begitulah. Berkata begitu. Dia tu dikata bahawa makna putus itu diambil daripada bahasa Arab, iaitu al-iblas. Al-iblas. Sedangkan iblis itu bukan daripada kalimah bahasa Arab. Jadi kita boleh tertolaklah. Tapi pandangan yang kedua, iblis ini juga bukan pandangan biasa, pandangan daripada Abi Saleh. Dia kata pandangan Abi Saleh daripada Ibnu Abi Qutaibah. Tapi pandangan ini ditolak. Jadi senang cerita, iblis bukan dari bahasa Arab. Kalau iblis dari bahasa Arab maknanya putus asa. Tapi iblis bukan daripada kaedah bahasa Arab. Itu pertama yang kita kena tahu. Kita bukan tolak, tapi tak perlu kita tahu makna dia. Okey, yang kedua, makna iblis ini adalah Al-Harith. Nama iblis adalah Al-Harith. Al-Harith itu, saya letak nama yang pertama sekali, nama dia adalah Al-Iblis, Iblis. Yang kedua adalah Al-Harith. Al-Harith itu adalah nama daripada Al-Harith. Gitu bacaan saya je. Al-Harith.
Okey. Okey. Al-Harith. Al-Harith ini adalah kita boleh melihat dalam kitab tafsir Al-Quran, iaitu tafsirul Quran pada tafsiran Al-A'raf ayat 189 hingga ayat 190, dan juga daripada kitab Ad-Durul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, tafsir surah Al-A'raf ayat 189, dan juga dalam ayat 190, dan juga dalam Sunan Tirmizi, banyak juga. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada. Ada. Tapi nama Al-Harith ini adalah, dikata riwayat ini dia bukan riwayat hukiyah. Dikata bahawa Ibnu Katsir mengatakan laporan ini adalah Israiliyat. Laporan ini, hikayat ini disebut hukiyah, iaitu hukiyah. Tidak ditentukan kesahihannya. Dan lalu dia ditolak. Kenapa ditolak? Kisah dia begini. Dikata menurut satu hukiyah, disebut ulama ini dalam kitab ini, kenapa kitab-kitab ini menulis juga hikayat ini? Kerana ada orang meletakkan asal nama iblis ini adalah Haris. Kerana menurut satu riwayat, satu hikayat cerita, iblis berjaya menggoda Adam dan Hawa sebanyak 2 kali. Dia goda Adam ni dan Hawa ni sebanyak 2 kali. Iaitu semasa berada di syurga pertama. Dan dikata dia dapat goda lagi ketika mana saat di akhir, di bumi. Ini cerita Israeliat ni, jangan percayalah. Tak percaya pun tak apa. Tapi Hawa kemudian mengandung. Tetapi bayinya lahir cacat dan meninggal dunia. Waktu di bumi lah. Waktu di bumi ni Hawa ni mengandung, lahir anak cacat. Dan lalu dikata iblis datang menghasut dan menyuruhnya mereka berdua supaya menamakan bayi yang bakal lahir itu dengan Abdul Harith, hamba kepada Harith. Bagi menjaminnya hidup. Al-Harith adalah nama iblis, nama dia sendiri semasa berada bersama para malaikat. Selepas dinamakan sebagaimana saranan iblis, bayi itu lahir dengan keadaan selamat dan hidup, dia kata. Jadi diletakkan nama Al-Harith, Abdul Harith. Dia kata Harith ni adalah nama iblis. Tapi benda ni tertolak sebab tak mungkin. Seolah-olah cerita ini menggambarkan Nabi Adam menyengutukan Allah dengan iblis. Macam seolah-olah Adam ikut cakap iblis ni dan kemudian anaknya selamat. Lahir. Masa dia mengandung tu, dia tengok, dia mungkin dia scan lah, anak ni cacat. Bila dinamakan anak ni Haris dia Abdul Haris, maka anak ni, bayi ni lahir normal. Jadi kat sini seolah-olah Adam ini buat salah yang teruk, iaitu syirik. Riwayat Israiliyat ni, Nabi kata wala tukadzibhum wala tusaddiqhum, jangan kau tolak, jangan kau terima. Sekiranya benda ni tak ada kena-mengena dengan iman, akidah dan syariat, maka kita boleh terima. Tolak pun tak apa. Terima tak menambah iman, tolak tak mengurangi iman. Tapi kalau dia bercanggah dengan agama, maka dia tertolak. Jadi yang ini ni, Haris ini tertolak. Yang pertama tadi iblis kan, kita tolak. Makna dia, tolak. Yang kedua, nama iblis yang bermakna putus asa tu kita tolak. Yang kedua, nama Haris yang bermakna, yang mengatakan bahawa Haris ini yang menggoda menamakan anak Adam dengan Ibn Abdul Haris juga tertolak. Jadi jangan letak. Yang ketiga, namanya adalah, kalau kita melihat namanya bernama dengan bernama Tawus. Tawus, bukan Tonus. Tonus atau Tonus? Thanos. Thanos tu macam yang cerita Avenger tu kan. Thanos. Ini Tawus. Tawus ni dikata bermakna, iaitu Tawus ni adalah nama malaikat. Nama malaikat yang bermaksud burung merak yang bongkak. Burung merak yang bongkak. Burung merak yang bongkak yang mana ketika mana melakukan ibadat. Nama dia Tawus juga. Jadi yang ini juga ditolak. Makna Israiliyat. Jadi ada berapa dah tadi? Iblis, betul. Cuma jangan maknakan dengan bahasa Arab. Iblis tak boleh dimaknakan. Okey, yang kedua adalah Harith. Ini ditolak. Yang kedua adalah yang ketiga namanya Tawus. Ini juga ditolak. Tapi yang keempat ini disebut dalam tafsir. Disebut dalam tafsir, iaitu tafsir At-Tabari ada sebut, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir daripada tafsiran surah Al-Baqarah ayat 34.
mengatakan bahawa Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas, pandangan ni dia ada, pandangan ni benar dari Ibnu Abbas. Pandangan ni memang daripada Ibnu Abbas, memang sahih daripada Ibnu Abbas. Cuma Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengambilnya daripada Wahab bin Munabbih yang baru memeluk Islam daripada Bani Israel. Cuma Ibnu Abbas yang bagi tahu sebenarnya dikata sebelum nama iblis ini asalnya adalah Azazil. Azazil. Tadi Tawus. Tawus. Eja Tawus. Jadi pertama sekali ejaan ni adalah, yang kedua tadi namanya Ta. Mana huruf Ta? Huruf hilang pula. Ta, alif, waw, sin. Okey. Tawus. Nama kedua. Yang ketiga namanya Azazil. Okey. Riwayat ini juga adalah riwayat Israel, ya. Cuma riwayat ini walaupun di Israeliat, kenapa ulama-ulama dia tak menolak riwayat ini? Hikayat ini, cerita ini. Walaupun cerita ni adalah cerita daripada Bani Israel juga. Tapi kenapa yang ni dia tak tolak? Maksudnya kat sini dikata apa tau? Wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Nak percaya tak tambah iman, tak nak percaya pun tak kurang iman. Macam juga nama malaikatul maut. Dalam Al-Quran sebut malaikatul maut. Dalam hadis yang sahih sebut malaikatul maut. Di dalam hadis yang dhaif bahkan menyebut malaikatul maut. Tak pernah disebut dengan nama lain. Tetapi ada cerita Israel yang menyebut tentang, ada kata bahawa dalam cerita dongeng-dongeng orang-orang Bani Israel, nama malaikatul maut dulu pernah digelar dengan nama Israel. Jadi tertolaklah. Tapi ulama sebut kata bahawa nak terima, nak percaya pun nama dia, mungkin nama dia adalah Israel, tak tambah iman. Kalau tak nak percaya pun nama malaikatul maut tu Israel juga, tak tambah iman, tak kurang iman. Begitulah maksud dia. Cuma yang tiga-tiga tadi tu, yang iblis bermakna putus asa, yang bermakna lagi Haris, Tawus, yang ni ditolak. Walaupun dia Israeliat, tapi dia ditolak. Sebab dia ni memang betul-benar ditolak. Sebab dia bercanggah dengan syariat. Cerita. Tapi Azazil ni, kita boleh ambil sebagai yang paling kuatlah dalam keempat-empat ini. Maka apa dia kata? Bahawa dia kata Azazil itu mempunyai 4 sayap. Mempunyai 4 pasang sayap. 4 sayap, bukan 4 pasang. Mempunyai 4 sayap. Dan dia kuat beribadat. Dan kemudian dia adalah adalah jin yang berpangkat tinggi. Darjatnya kuat ibadat dan memiliki pasang sayap. Dan selepas dilaknat, dia digelar sebagai iblis. Okay, wallahualam. Boleh faham? Yang ni tak ada masalah kalau nak percaya pun. Sebab dia memang awalnya adalah memang kuat ibadat. Itu. Tapi Azazil ini pun kita nak percaya pun boleh, tak percaya pun boleh. Macam juga mungkin saja nama dia. Macam juga nama Israel. Percaya boleh, tak percaya pun boleh. Okey. Ustaz, bukankah nama Israel tu ada dalilnya Ustaz? Apa dalilnya? Ada Ustaz. Saya pernah dengar dalil tentang malaikat namanya Israel. Dalilnya, bila Israel datang memanggil. Jadi itu tak bolehlah ambil. Tak bolehlah ambil. Tapi saya nak bagi tahu balik, boleh ke tak kita namakan malaikatul maut dengan Israel? Ya boleh. Kan saya sebut tadi, sebab percaya pun tak tambah iman, tak percaya pun tak mengurangkan iman. Okey. Jadi gitu. Okey. Ustaz, yang rosaknya kalau percaya nama tu daripada Al-Quran, Ustaz kan? Itu memang rosak sungguh. Memang rosak sungguh. Dia yakin 100%. Yeah. Saya rasa saya termasuk dalam golongan tu sebelum ni. Tak, bukan percaya 100%, tapi macam ingatkan ada disebut dalam Al-Quran. Rupanya tak ada. Okay. Sebab tu dia kena tengok balik nama-nama iblis, nama-nama malaikat. Kita mesti tak tahu. Malaikat yang sebut adalah malaikat Israel itu bukan nama yang disebut dalam Al-Quran dan hadis kan. Itu yang Ustaz, malaikat Israel tu malaikat yang tak sujud pada Adam tu ke Ustaz?
Yang bukan, malaikat Israel ni adalah malaikat Bukan, yang sorry. Azazil. betul. Azazil bukan malaikat, dia adalah jin. Datuk yang syaitan tu. Betul. Dia asalnya memang yang tak sujud pada Betul. Adam tu. Betul. Dia adalah Tapi satu-satunya yang bermakna, tak sujud pada Adam. Tapi bermakna dalam syurga tu ada iblis lah. Ya betul. Iblis tu ada bukan jin ini memang dia duduk iblis ni ataupun Azazil tadi tu, dia memang sebelum Adam diciptakan, dia memang duduk bersama dengan malaikat di syurga. Ini memang salah satu jin yang memang dah berada dalam syurga bersama-sama dengan para malaikat. Ini memang tak boleh kita sangkal. Jadi ada jin yang duduk di syurga. Namanya adalah iblis. Walaupun nama dia dalam Quran iblis, walaupun dalam riwayat ada sebut, dalam hikayat ada menyebut tentang Azazil, tapi nama ni juga Israiliyat saja. Kan? Okey, jadi Azazil ni yang tak sujud. Tak sujud kepada Adam. Okey, insya-Allah. Okey, itu di antara nama-nama. Okey, wallahu a'lam. Okey, sekarang ni cuma nak tahu namanya dulu. Namanya Iblis, Haris, Tawus dan Azazil. Nama empat-empat. Jadi bila kita tahu lapan ni, bila orang gelar je nama Tawus, maka tahu dah. Saya pernah tengok satu cerita namanya Tawus. Dia macam cerita Hollywood. Siapa pernah tengok cerita Hollywood, cerita-cerita lama, cerita-cerita yang jenis-jenis nanti dibangun balik kuno. Satu nama dewa tu Dewa Tawus dipanggil. Satu lagi dewa namanya apa tahu? Dewa Azazil. Siapa pernah dengar nama Azazil? Sampai mungkin ibu-ibu ni tak tahu lah. Ibu-ibu ni dia mungkin tak pernah main game Tekken. Siapa pernah main game Tekken? Game Tekken ni dia sama tinggi naik dulu dengan masa saya kecil, namanya game Street Fighter. Ataupun dua dia Street Fighter dan game Tekken. Street Fighter pernah dengar Ustaz. Satu lagi game Tekken. Tekken ni yang main. Tekken, boleh tengok The Tekken. Nanti akan keluar game. Game Tekken ni macam Street Fighter. Di satu tempat game saya dulu lah. Last kali dia punya musuh dia, Tekken ni, ketua dia adalah Azazil nama dia. Ini orang-orang Hollywood, orang barat ni nama. Azazil. Badan dia penuh dengan api. Dia pernah terbakar kan. Maksudnya dia daripada api. Pun cuba tengok main game tu. Daripada kecil lagi dah ada. Jadi dia orang pun namakan dengan nama Azazil. Sebab nama ni memang daripada nama dewa-dewa dia. Nama-nama yang mereka kenal daripada nama Israel, bukan daripada Islam. Bukan daripada Islam. Begitu juga Israel, bukan daripada Islam nama ni. Nama daripada Bani Israel. Banyak benda. Daripada cerita-cerita riwayat-riwayat Israel. Yang kita percaya boleh, tak percaya pun boleh. Okey, jadi macam. Okey. Banyak nama-nama saya pernah dulu sekali tau. Pernah ada orang kata nama-nama ustaz. Kalau kita tak bagi salam, tak bagi salam, masuk rumah nanti jin dasim masuk. Ini bukan tak bagi salam. Ini mungkin dibaca dalam riwayat daripada daripada tabi'in Mujahid bin Jabir. Dasim ni kalau masuk, dia kalau tak baca bismillah, bukan tak bagi salam. Tapi riwayat ini juga diambil daripada Mujahid, tabi'in. Jadi ada riwayat-riwayat kita boleh tahu nama dia, ada riwayat yang kita tahu daripada sahabat, ada riwayat daripada Bani Israel. Tapi kalau riwayat daripada sahabat ni kuat. Riwayat daripada sahabat, dia bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan daripada dulu-dulu, tapi daripada sahabat Nabi. Jadi yang nama-nama begini boleh diambil sebagai kita meletakkan sebagai panduan kita. Tak nak pakai pun tak apa, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey. Jadinya kemudian bab yang seterusnya, kita dah nama dah selesai, kita nak ambil pula, iaitu daripada cerita di atas kita dapati bahawa semuanya merupakan kata-kata yang tak payah kita, bukan ditolak lah, saya tak sebut tolak. Saya sebut tak payah tahu pun tak apa. Gitu. Bismillah. Sekejap, minum air. Maksudnya tak payah tahu pun tak apa. Itu paling penting. Okey. Kalau tahu pun tak apa. Okey. Tapi kita tahu juga sebab nanti akan datang bila ada orang bercakap, kita dah tahu dah. Oh, nama-nama dia. Oh. Okey, nama yang pertama Iblis, kemudian Tawus, kemudian Haris, kemudian Azazil. Ini nama-nama Iblis dalam cerita Israel. Okey. Nama Iblis kerana tertulis nama Iblis ini, dan kemudian nama Iblis kena tertulis. Nama Iblis kena percaya, jangan tak percaya. Iblis jangan tak percaya nama dia.
Iblis kena percaya sungguh nama dia. Wajib percaya. Tak percaya nama dia Iblis, boleh murtad. Terkeluar daripada Islam. Sebab Iblis memang nama yang disebut dalam Al-Quran. Tak percaya, tak ada iman. Percaya, wajib. Sebab nama ini ada dalam Al-Quran. Okey, kerana Iblis telah tertulis daripada ayatul Quran dan pandangan yang jelas, yang tepat cuma nama Iblis ini, yang tepatnya sekali jumhur ulama, dia adalah A'jami. Ajami ini adalah nama yang bukan dari bahasa Arab. Jadi banyaknya ulama menolak daripada menafsirkan menafsirkan makna iblis tu apa. Jadi Nabi SAW juga menolak daripada memaknakan iblis. Nabi tak ada. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tak ada memaknakan nama iblis itu. Tak ada. Jadi tak payah memaknakan. Tak payah maknakan. Sebab dia nama bukan nama orang Arab. Jadi bahkan juga ia bukan berasal dari perkataan al-iblas juga bukan. Okey, wallahu alam. Dan kemudian dia tidak mempunyai kejadian Adam. Kerana makna ini Allah menciptakan iblis sebelum jadinya Adam. Sebenarnya iblis ni sebelum jadinya Adam dan juga sebelum orang Arab pertama boleh bertutur bahasa Arab. Jadinya benda ni tertolak lah. Sesungguhnya iblis ada bersama-sama dengan para malaikat. Ini kena percaya. Kita kena percaya bahawa iblis ini, jin ini, dia memang bernama iblis ini memang dah bersatu dengan malaikat lama dah dekat syurga. Tapi dia bukan daripada kalangan malaikat. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Dan kita semua tidak mengetahui sebab kenapa iblis ini berada di kalangan malaikat ketika itu. Dengan para malaikat, kerana Allah langsung tidak pernah menjelaskan perkara tersebut. Dan Nabi SAW juga tidak pernah menjelaskan. Dan sahabat Nabi juga tak pernah ambil tahu. Jadi kita pun dalam germa Nur Iman ini rasanya baik tak payah ambil tahu. Baik tak payah ambil tahu. Kenapa iblis duduk dekat syurga? Kenapa? Jadi kita pun tak payah ambil tahu. Ambil tahu hal lain lah. Ambil tahu hal lain. Ambil tahu siapakah yang akan lawan dalam naik Presiden UMNO nanti. Lagi baik. Itu lain. Okey. Ustaz, Jadi baik kita. Ustaz kata iblis bukan bahasa Arab. Bukan. Ini jumhur, tak semua. Oh, okey. Tapi disebut dalam Al-Quran. Al-Quran tu bukan bahasa Arab, Ustaz? Ya, dia macam nama Adam. Adam bukan bahasa Arab. Oh, Adam bukan bahasa Arab. Sebab tu tak ada nama. Dia sekadar kalimah tapi tak ada maksud. Dia bukan maksud, dia tak dibincangkan maksud dia apa. Okey, baik. Dia macam Musa. Dia bukan orang Arab. Ibrahim bukan orang Arab. Oh, okey. Macam Ibrahim Muhammad ada maksud kan? Okey. Oh, maknanya bukan semua perkataan dalam bahasa Al-Quran tu ada makna lah Ustaz ni? Bukan. Dia tidak bahasa Arab. Baik, ilmu baru dia juga. Tidak, dia nama dia bukan dari iblis, bukan dari perkataan Arab. Begitu juga dengan nama-nama kebanyakannya bukan daripada bahasa Arab. Bukanlah bahasa Arab. Okey, itu pandangan jumhur. Tapi saya kata tadi, pandangan yang kedua daripada Abi Saleh disebut oleh Ibnu Qutaibah, dia kata dia bahasa Arab. Jadi benda ni masih lagi boleh kita bincangkan lah. Boleh faham tak Boleh kita bincangkan lagi. Maksudnya ada yang kata ini bahasa Arab dan ada yang kata tidak bahasa Arab. Jadi benda ni, tapi kebanyakan jumhur ulama menyebut kenapa kita tak payah bincangkan, sebab Nabi SAW dan juga para sahabat tak pernah bincang. Jadi ada baiknya tak payah bincang. Itu sajalah dia punya perbezaan. Tapi kalau nak bincang tak ada masalah sebab ada ulama yang membincangkan juga. Okey, tapi kalau dikatakan dia adalah bahasa Arab, katakan iblis itu dalam bahasa Arab, makna iblis adalah maknanya mengelirukan. Mengelirukan boleh, syak wasangka dan juga berputus asa. Oh, okey. Maknanya kalaulah saya dengar mana-mana kuliah disebut ada makna ke apa, tak salah lah juga kan? Tak salah. Sebab ini pandangan ulama daripada Abi Qutaibah. Dia juga ulama besar, Ibnu Qutaibah. Faham. Kan biasa sebut. Okey. Kalau dinamakan makna dia, boleh maknakan dengan putus asa. Dalam Quran akan sebut wahum mubali, sebab dibawakan dalil ini daripada ayat Quran. Kena pula dengan perangai iblis. Okey, apa ayat dia? Perangai iblis ni sama pula dengan cerita dalam Al-Quran, iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, iaitu ketika mana disebut iaitu dikata falamma, surah Al-An'am ayat 44.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Boleh ujung nampak tak perkataan mublisun tadi? Balasa. Yang iblis. Yang mublisun. Yang dia perkataan itu dah diambil dari perkataan iblis dia kata. Jadi makna dia cantik. Macam iblis perangai dia. Ketika mana? Falamma, mereka ni tergolong dengan golongan-golongan yang mublisun. Golongan iblis tadi. Okey? Tengok Falamma nasu ma dhukiru bihi. Ketika mana? Mereka terlupa dengan apa yang telah diingatkan oleh Allah. Mereka berpaling daripada peringatan Allah. Surah apa tadi? Surah Al-An'am ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. Dia kata ketika mana ada satu makhluk ni, dia dah baik, dah Allah berikan peringatan. Dia dulu mungkin maknya, kan? Tapi dia dah solat, dia dah jadi bertaubat, dah beri ilmu agama, dah tahu, dah jadi pula penceramah pula, berceramah tentang kebaikan. Tapi dia kembali balik kepada kejahatan dia. Ni nampak bahaya ni. Dia baik dah. Ni bahaya kalau ustazah jadi jahat. Kan? Dia ustazah dah, tapi tak pakai tutup aurat. Kan? Fatahna alaihim, maka ketika itu Allah akan tak redha pada dia ni dengan cara apa dia? Fatahna alaihim, Allah akan buka ke atas mereka yang jenis-jenis macam ni, macam dia dah dulu mungkin maknya, dah berubah jadi baik, tapi tiba-tiba jadi maknya balik. Allah akan hukum dia dengan cara fatahna alaihim, Allah akan buka kepada mereka ini abwaaba kulli syai'in, segala pintu-pintu nikmat di muka bumi ini. Allah akan buka segala pintu nikmat. Sihat badan, duit senang dapat, kaya, BMW, semua yang dia nak naik, berniaga je tip-top, makin kaya. Hatta idza farihu, hingga dia ni terkejut dengan nikmat dia. Dia kata, oi, mungkin dia rasa inilah nikmat yang Allah bagi, mungkin dia dalam jalan yang benar. Bima utu, dengan apa yang Allah bagi. Akhaznahum baghtah, kemudian Allah renggut dengan sekelip mata saja. Fa idahum mublisun, dia ni golongan mublisun, iblis, golongan yang akan berputus asa saat hari kiamat. Hari kiamat. Jadi iblis juga, iblis kan sama, dia dah diberikan syurga, dia dah tahu tentang Allah, dia pernah melihat malaikat dalam syurga, tapi dia boleh jadi kembali jahat. Oh, ini memang jahat sungguh iblis ni. Orang macam ni memang jahat sebab Allah dah beri peringatan dah. Dia dah tahu dah tentang apa? Tentang hukum-hukum, tapi dia tetap ingkar arahan Allah. Iblis dah. Siapa lagi yang lebih tahu tentang Allah melainkan iblis? Tapi dia boleh sesat dalam keadaan ilmu yang dia ada. Ini memang. Sebab itulah kalau saya melihat, bukan dalil iaitu cerita Superman vs Batman. Siapa pernah tengok cerita Superman vs Batman? Ketika mana masa dalam parlimen dalam parlimen Amerika Syarikat lah, tiba-tiba ada menteri dia ni, dia dah kata bahawa kita mesti hapuskan Superman. Tiba-tiba datang senator tu perempuan. Kita tak boleh, Superman baik, takkan kita nak hapuskan dia. Dia bangun dia punya menteri dia. Dia kata memang Superman tu baik, Superman memang baik, tapi ingat, suatu hari nanti kita tak tahu lagi perangai dia macam mana. Kalau dia jahat, berpaling tadah, maka akan hancur dunia ni, kekuatan dia. Sebab dia kata, ingatlah, dia punya jagat ni dalam parlimen tu, ingatlah, iblis adalah raja kejahatan. Iblis, dia kata, adalah raja kejahatan yang ada dalam dunia ni, tak ada lagi lebih jahat daripada iblis. Tetapi ingat, iblis yang jahat pada hari ini bukan berasal daripada neraka, tapi iblis yang jahat hari ini berasal daripada syurga. Saya ingat ayat dia. Maksudnya orang barat pun percaya. Dia tahu bahawa iblis ni asalnya baik. Iblis ni asalnya orang baik, orang lembut. Tapi dia ni kerana sifat dia yang tak boleh mengaku salah, merasa diri lebih baik, maka ingkar arahan Allah. Iblis. Itu juga nama. Sebab tu ulama sebut begitu juga nama iblis. Iblis ni maksudnya adalah orang yang terputus rahmat Allah. Perangai dia sama lah tadi, iaitu ketika mana dah diberikan peringatan, dah berikan nikmat syurga,
Iblis dah masuk syurga tau. Dah tengok syurga. Tapi masih ingkar arahan Allah. Kan pelik. Jadi orang yang dah nampak kebenaran kan. Tapi masih lagi ingkar arahan Allah. Orang begini, mublisun. Okey. Okey, kejap saya nak baca dulu. Pergi salam. Tak jawab salam lagi tadi. Suwaya Mat Zahagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roha Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Surainai Zulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuzra Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaini Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insya-Allah. Okey, Al-Haris faham insya-Allah. Okey. Jadinya sesuai pula maksud mengelirukan itu. Surah apa tadi Ustaz? Iaitu surah Al-An'am ayat 44. Dah ada pun. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Jadi kalau orang-orang yang berangai macam ni, maka jangan. Betul. Kak Bonda Rosni. Betul. Istidraj. Sebenarnya ayat ini adalah istidraj. Agaknya nikmat apa yang Allah bagi pada iblis yang lagi hebat? Iblis ni, nikmat yang Allah bagi pada dia, umurnya panjang. Siapa dalam dunia ni yang tak nak umurnya panjang? Tak ada satu pun orang bila diberikan umur yang panjang, dia nak mati. Tak ada. Kebanyakan nikmat yang paling orang nak adalah nikmat umurnya panjang. Betul. Nikmat umurnya panjang. Semua orang tengok. Dia dah duduk dalam syurga tapi masih sesat. Betul. Dah duduk dalam JNI ni. Ya ilaha illallah. Dah duduk dalam germa Nur Iman. Dah buat gitu, dah buat gini. Tapi masih sesat. Masih sesat. Masih jahat lagi. Yang ni bahaya. Dia tahu dah kebenaran. Ini bahaya. Ini bahaya. Sahabat saya, Musri, sama dengan saya, Al-Azhar. Dalam grup alumni ada. Tapi saya ni sahabat baik peringkat Facebook dia lah. Tapi kadang-kadang jadi Facebook, kadang-kadang macam mana nak layan. Sahabat baik. Tengok cerita sama-sama kat Mesir. Sahabat Al-Azhar. Kan? Tiba-tiba isteri dan anak dia. Isteri dia Masya Allah la quwwata illa billah. Bukan main-main. Bukan hanya tidak menutup aurat isteri dia. Tapi malahan pakai singlet ni. Singlet keluar pakai skirt. Kita macam satu hari menegur dia dalam grup, ada satu kawan tu tegur, "Apa kau bini kau macam mana? Engkau yang pakai tudung belum tentu masuk syurga." Kita dah auzubillahi minasyaitan. Ini rajim. Kita tak nak berdebat lah. Tak nak berdebat. Dia bukan orang biasa-biasa yang sama dengan saya Al-Azhar. Tapi macam mana dia boleh jauh ke situ pergi dia. Jauh sangat pergi dia. Hingga tak menjadi ustaz, dia kerja pelayan, berniaga, dan kemudian dia bawa isteri dia begitu, dan sampai anak-anak dia pun jadi liberal pula. Jadi wallahu a'lam. Jadi itu yang kita mengerikan. Orang yang ada agama, orang yang ada faham Quran, apal Quran, tapi jadi macam tu. Jadi macam saya tak kisah dengan orang yang memang tak tahu pasal agama, tapi macam tu. Tapi bila dah diberikan tentang ilmu agama, mak bapak dia dah berlepas diri dah. Begitulah ujian untuk dia, ujian untuk kita juga melihat. Jadinya moga-moga kita semua ni bila Allah dah bagikan ilmu, moga kita cepatlah berubah. Kalau rasa bersalah, cepat-cepat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah. Okey. Kemudian dikata kenapa asalnya dan iblis ni tidak syak bahawa iblis juga diperintahkan bersama. Tapi iblis ni juga duduk bersama dengan malaikat dan diperintahkan sama untuk sujud. Bersama malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam walaupun ia bukanlah dari kalangan mereka. Tapi iblis juga dituntut oleh Allah untuk sujud sebab dia duduk kat syurga. Jelaslah bahawa kewujudan iblis bersama malaikat menjadi perintah tersebut turut dikenakan ke atasnya. Sesungguhnya Allah telah memberitahu kita dalam sepotong ayat yang jelas membuktikan bahawa iblis juga diperintahkan untuk sujud kepada Adam sebagaimana tertera dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah telah berkata, apa yang menghalang engkau wahai iblis untuk supaya sujud kepada Adam? Apa yang menghalang engkau tidak sujud pada Adam ni? Apa yang halang kau? Dan menghalang daripada mengikut perintah aku. Apa agak iblis jawab? Qala
ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Hei Allah, aku lebih baik daripada Adam. Oh, jawapan dia begitu. Aku lebih baik daripada Adam dan aku dijadikan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Oh, ya ayat dia. Tak ada fakta langsung. Tak ada fakta langsung. Kan? Jadi begitulah. Sehubungan dengan itu Allah menyebut juga dalam ayat jelas di bawah sebahagian daripada jin seperti yang disebutkan. Jadi iblis ada dari jin kerana wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Gitu. Maksudnya dia adalah sujud kepada Adam kecuali iblis kerana iblis itu adalah dari kalangan jin. Okey. Jadinya dengan ada ayat ini buktilah jelas bahawa tidak seharusnya wujud perselisihan pendapat lagi mengenai asal-usul iblis. Tak payah lagi dah. Memang iblis adalah bukan malaikat. Iblis adalah jin. Ini sama macam ifrit, semua adalah jin. Syaitan juga dari kalangan jin. Okey. Cuma dia ni, iblis ni ada jin yang hebat lah bila duduk dalam syurga. Sebab dia duduk dalam syurga, wallahu a'lam bissawab. Okey. Sesungguhnya dikata, okey, selesai. Memang tidaklah masuk akal jika dikatakan iblis sebahagian daripada malaikat sebab buktinya dah jelas. Kerana ia telah menentang dan melanggari Al-Quran serta kufur kepadanya sekiranya kita tak percaya iblis adalah jin. Sedangkan malaikat pula melaksanakan perintah Allah. Kalau kita kata bahawa malaikat adalah dia adalah malaikat, iblis adalah malaikat, maka juga kufur sebab malaikat tidak pernah ingkar perintah Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, nara, daripada api neraka Jahannam, wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana kamu jauhkan daripada api neraka, yang mana neraka tu bahan-bahan bakarnya, arang-arangnya adalah manusia. Waqud ni arang. Waqud ni arang. Arangnya apa dia? Manusia. Kita menggelegak dengan api neraka. Arang kat bawah tu orang-orang kafir dan orang-orang kafir dan orang munafik di bawah orang-orang kafir. Okey. Dan mana? Dikata dan hijarah dan berhala-berhala. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Yang di dalamnya neraka itu ada malaikat yang kasar, yang keras. Shidadun, yang layanannya amat ketat. La ya'suna Allah, mereka sedikit pun tidak melakukan maksiat kepada Allah. Maksudnya tak akan melawan perintah Allah, tak akan ingkar perintah Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Insya-Allah. Kenapa tu typo kena serta berdoa? Betul. Saya pun baca tadi serta berdoa kan. Kalau kena sentiasa berdosa payah juga tu kan. Kena serta berdoa. Okey, insya-Allah. Jadi je tambahan pula, hal ini juga tidak sesuai jika iblis dianggap daripada malaikat kerana iblis sendiri telah jelas bahawa ia adalah makhluk diciptakan dari api. Jadi dikatakan bahawa iblis ini mengatakan sebab dia tak nak sujud kepada Adam adalah aku lebih baik daripada Adam. Merasa diri lebih baik. Ni poyo orang panggil. Ni perangai iblis ni, poyo. Rasa diri best. Siapa sini yang merasa dia hebat? Ini perangai iblis. Inilah asal-usulnya kita sombong. Asal-usulnya kita keluar daripada satu persatuan kerana kita tak dilantik. Macam iblis tak dilantik sebagai khalifah, dia tak puas hati. Dia keluar putus daripada hubungan dia dengan Allah. Jadi kalau kita hari ni pun tak dilantik, bersabarlah. Kan? Janganlah kita terus bongkak dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kan? Oleh sebab itu, iblis adalah sebagai dari jin, bukanlah daripada malaikat. Maka pengecualian dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 34 ini merupakan pengecualian yang berasingan atas dipanggil istisna munfasil. Kita akan belajar nantilah. Iaitu ketika mana sebagian ulama nahwu mengatakan bahawa istisna munfasil ini berlaku apabila mustasna, iaitu sebab ini baca ya, iaitu bahagian yang dikecualikan itu bukanlah daripada jenis mustasna minhu yang disebut sebelum itu. Contohnya, aku telah makan makanan kecuali air. Kan? Kecuali air. Maka air adalah air minuman dan bukanlah daripada jenis makanan yang dimakan. Begitu jugalah iblis
sebahagian daripada jin dan bukanlah sebahagian daripada malaikat. Maka dikata, maka aku telah makan semuanya, melainkan aku tak minum, melainkan air tadi tu. Dia mustasna minhu, tapi tak apalah. Itu cuma dalam kaedah bahasa Arab. Wallah, Allah berfirman, hai iblis, apa sebab engkau tidak berturut sujud kepada mereka? Iblis menjawab, aku tidak patut sujud kepada manusia yang engkau jadikan daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah yang kental, yang berubah warna dan baunya. Itu maknanya iblis. Yang bab yang seterusnya adalah bab yang ke-22, 22. Iblis yang bongkak meninggi diri. Jadi kat sini nanti kita akan belajar aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa makna aba, apa makna istikbar, dan apa penyebab jin, apa iblis boleh kafir. Apa sebab? Apa sebab jin boleh menjadi iblis ni kafir? Dan kenapa dia boleh kafir? Kerana dia sombong ke? Tapi ada sebabnya. Ada sebab turutan-turutan dia kenapa iblis ini dia boleh Allah sebut. Dan sebelum Allah sebut itu, Allah akan tanya beberapa kali pada iblis, kenapa tak sujud? Dan kenapa jawapan iblis itu menyebabkan dia kufur kepada Allah? Kafirin. Jadi wallahu alam bissawab. Okey, jadi ada apa-apa soalan yang boleh mungkin soalkan, boleh unmute ataupun boleh tanya dalam chatting about this call, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Soalan-soalan. Okey, insya-Allah. Mungkin ada? Nak tanya Ustaz. Boleh. Jadi bila Azazil tu dah dihalau daripada syurga, bermakna sekarang dah tak ada, sekarang pula lah. Maknanya tak adalah apa tu iblis lagi dalam syurga tu. Tak ada dah. Iblis tu sekarang ini kalau buka dalam Al-Quran, buka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, iblis ini dalam hadis Sahih Muslim. Dia kata arsyul iblis. Sesungguhnya arsy iblis itu adalah fil bahri, di dalam ketika iblis itu turun, maka Nabi pun nyebut sebenarnya arsy iblis, istana iblis. Iblis memilih istana dia di lautan yang cukup luas. Maksudnya dah terang-terang dah. Iblis itu duduk di atas laut yang luas. Dia dibina dia punya istana dia, disebut apa tu? Arsy dia. Arsy ni disebut arsy, maksudnya iblis jahat sungguh. Dia nak samakan dengan Allah, sebab tu arsy Allah ni kan arsyullah, arsy itu iaitu fil ma'. Kan dalam Quran sebut arsy Allah itu diletakkan di atas air kan, arsy Allah. Dalam Al-Quran tu surah Ar-Rahman. Tapi iblis juga dia buat istana di arsy dia di atas air yang luas, iaitu lautan yang luas. Dan di situlah dia akan menyeru segala jin, syaitan-syaitan ini untuk menyesatkan manusia. Jadi terang-teranglah bahawa iblis tidak ada berada lagi dalam syurga, dia dah berada di muka bumi ini dan rumahnya adalah, pusat pemerintahannya adalah lautan yang luas. Wallahu. Assalamualaikum. Ustaz, maknanya Waalaikumsalam. di pantai, di laut, pantai ni banyak iblis lah. Tidak. Dia bukan tepi pantai, di laut. Oh, di tengah laut. Para ulama, kalau kita melihat dalam kitab Hiwarus Sahafi minal ma'al jinni muslim, boleh buka dia pernah seorang dikata iaitu Syekh Muhammad Isa Daud, pernah ketika menemu ramah jin Islam. Dia pernah temu ramah satu ni pada jin Islam. Dan pada tahun 1992, baru je. Ni satu Syekh Mesir. Dia ni pakar dalam jin. Dia pernah berbual dengan jin Islam. Iaitu Syekh Muhammad Isa Daud ini ketika mana menemu ramah satu jin Islam, maka dia telah mengatakan bahawa bagaimanakah pusat pemerintahan bos kamu dulu, iaitu iblis ni di mana. Maka dia kata yang dimaksudkan tempat iblis ini, ketua dia dulu dia ketua dia dulu, iblis. Dia tahu iblis kat mana. Iblis itu adalah dikata pemerintahan dia adalah berada di kawasan barat daripada Amerika Syarikat. Di pertengahan, di antara armada, dia lautan yang cukup luas daripada lautan Amerika Syarikat. Ataupun disebut kemungkinan lautan itu jugalah termasuk dalam lautan yang ada pada teori itu, disebut adalah lautan di antara lautan Amerika itu adalah lautan Segitiga Bermuda. Tapi dia tak sebut Segitiga Bermuda, dia cuma lautan itu. Lautan yang besar. Lautan berada di Amerika Syarikat, Brazil di tengah.
Jadi lautan itu juga termasuk dalam lautan yang disebut sebagai lautan segitiga bermuda. Yang mana yang bermula Imam Amerika Syarikat yang merekodkan kehilangan kapal laut dan kapal terbang yang begitu banyak. Begitu banyak. Jadi begitulah pandangan dia. Pandangan begini tak betul ataupun betul, wallahu a'lam. Cuma dia membincangkan tentang dalam kitab dia Al-Hiwarus Sahafi ma'a Jinni Muslim. Wallahu a'lam. Tapi yang penting dia bukan tepi pantai pantai PD, bukan. Dia duduk kat istana dia terbentang luas. Di situlah ada jin-jin yang paling kuat. Sebab iblis ni paling kuat dan jin-jin yang sangat kuat duduk dengan dia. Macam kita lah, menteri besar, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri yang duduk sebelah-sebelah. Jadi dia ifrit, jin-jin yang boleh angkat istana Balqis tu. Yang jin yang boleh terbalikkan gunung ni, dia semua duduk dekat dengan iblis. Dia tak duduk dengan kita. Dia duduk dengan kawasan-kawasan iblis. Sebab itulah dia dekat laut ni tempat yang paling tinggi kadar syaitan yang hebat. Yang hebat. Wallahu alam. Benda ni cuma perbahasan dia dengan jin Islam itu. Mungkin betul, mungkin tidak. Wallahu alam. Okey? Ustaz. Assalamualaikum Ya, Ustaz. boleh. Iblis tu hanya seekor saja kan Ustaz? Ya, Yang betul. banyak Seekor saja. yang banyak tu jin dan syaitan kan Ustaz kan? Betul. Yang tak mati cuma iblis. Oh, yang syaitan tu mati juga ya Mati. Ustaz? Semua jin akan mati. Melainkan iblis saja. InsyaAllah. Jadi iblis tu beranak-beranak. Iblis mesti beranak. Afatattakhi tu dia kata. Janganlah kamu mengambil anak-anak iblis. Maksudnya iblis ada anak. Dia berkahwin, ada isteri. Dia macam Adam. Dia ada anak, dia ada isteri, dia ada banyak. Sebab tu kalau buka dalam riwayat, kita melihat bahawa ada satu riwayat yang menceritakan tentang seorang lelaki. Kalau kita buka dalam kitabnya ada juga, iaitu yang bernama Laqis. Bernama Laqis. Dia kata bahawa satu hari dia berjumpa dengan maksudnya dia jin ini termasuk dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai nama-nama jin, iaitu dalam kitab tafsir Ar-Razi ketika menafsirkan surah Al-A'raf tadi, dia kata bahawa laporan bahawa Nabi SAW pernah berjumpa dengan satu jin yang sangat tua yang bernama Hamah bin Him bin Laqis bin Iblis. Kan nampak? Bin Iblis. Bin Iblis. Maksudnya dia ni cicit kepada Iblis. Hamah ni, dia kata dalam perang Tabuk dia ada. Dalam perang Tabuk. Dan ketabian Hamah bin Him bin Laqis ni, ketika dia masuk Islam ini, ada dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu dalam senarai nama kitab dia Al-Isabah fi Ma'rifatus Sahabah. Nama-nama sahabat daripada kalangan jin. Dia termasuk dalam nama sahabat. Nama sahabat Abu Bakar. Tapi disebut juga dalam nama sahabat-sahabat dia termasuk namanya Hamah. Hamah ni adalah nama dia Hamah bin Him bin Laqis bin Iblis. Kan nampak kan? Boleh nampak tak? Maksudnya Laqis ni beriman. Hamah ni dia beriman. Hebat tak? Dia beriman dengan Allah. Sedangkan dia adalah cicit kepada iblis. Dia adalah cicit kepada iblis. Dia adalah cicit kepada iblis. Hamah bin Him bin Laqis. Dan Laqis ini disebut dalam tafsir At-Tabari anak kepada iblis secara direct. Dan anak kepada iblis inilah yang mencampakkan was-was dalam solat. Laqis. Ini cuba ceritalah. Cuma nak semua cerita bahawa anak dia Laqis syaitan, jin ni, anak iblis ni jahat, sama juga. Yang kemudian Him pun sama juga jahat. Tapi Hamah beriman. Maksudnya anak iblis, cucu keturunan iblis juga ramai yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jadi terbuktilah nama iblis itu adalah ada satu individu yang melahirkan anak dan keturunan, ada keturunan di Islam, ada keturunan di kafir. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, betul tak apa yang saya faham? Iblis satu-satunya yang tak mati-mati sampai hari kiamat. Betul. Iblis sahaja. Iblis sahaja.
Okey, lepas tu dia melahirkan zuriat-zuriat Ham, Him, Lafi semua tadi tu dengan betul. Hammah tu. Aha. Yang tu semua mati, betul? Ya, semuanya mati. Okey, maknanya dalam keturunan dia juga ada yang beriman, ada yang tak beriman. Betul. Oh, bermakna jin Islam dengan jin tak Islam ni semua daripada iblis lah. Yes, betul. Masya Allah, baru nampak. Okey, Okey. faham? Kita buka sedikit kitab. Kita ambil sedikit dari pandangan, iaitu pandangan daripada kalau buka dalam kitab Majmu' Al-Fatawa daripada Ibn Taymiyah dan juga Ibn Hajar, Ibn Qayyim. Ini Ibn Taymiyah ni kalau kita tengok, kalau kita dengar Dr. Ruzaimi, kan? Kan Ruzaimi? Dr. Ruzaimi, Dr. Mazhar, dia memang apa baca je Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni guru dia lah. Kan? Tapi Ibn Taymiyah ni hebat sebenarnya. Cuma kita bukan aliran kita lah. Kan? Tapi dalam kitab dia Majmu' Al-Fatawa, saya baca. Kan? Jin adalah berasal daripada jan, iaitu jin pertama yang diciptakan oleh Allah. Daripada api yang sangat panas. Dan Ibn Taymiyah mengatakan bahawa adalah jin yang pertama diciptakan oleh Allah, itu jan itu adalah iblis. Sebagaimana Adam adalah yang pertama diciptakan oleh Allah daripada kalangan manusia, begitu juga lah iblis adalah jin yang pertama diciptakan. Kalaulah dikata Adam adalah manusia pertama diletakkan dalam syurga, begitu jugalah secara teorinya, logiknya, iblis diletakkan dalam syurga juga. Cuma iblis ni sebenarnya mati. Dia bukan malaikat. Cuma dia pernah berdoa pada Allah. Dia cuma pernah berdoa pada Allah. Kan doa dia tu. Nanti kita akan minta nanti. Kenapa doa dia? Dia pernah doa, ya Allah, panjangkan usiaku sehingga hari kiamat. Dia doa dia selepas tu. Lepas nanti dia dah dilaknat, baru iblis berdoa. Dan doa dia dimakbulkan oleh Allah. Sebelumnya iblis ni tak kekal. Tapi dia lepas tu berdoa. Dalam berdoa dia lepas next bab yang kemudian. Lepas ni. Cuma nak bagi tahu, pandangan daripada Majmu' Al-Fatawa Imam Ibn Taymiyah ini, jin yang pertama yang dicipta oleh Allah adalah iblis. Daripada iblis ni berkahwin, situlah keturunan semua jin dalam dunia ni. Kalau mengikut pandangan dia. Mungkin betul, mungkin juga salah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kena tahu, iblis anak dia ada Islam. Iblis anak dia ada yang kafir. Wallahu a'lam. Iblis ni nama individu macam Adam. Faham? Sebab takut ada orang ingat iblis ni ramai. Iblis ni kan ramai. Itu je. Tahu. Walaupun dia seorang ustazah. Walaupun dia seorang ustaz, keturunan dia tu banyak ustaz. Dia memang sangat banyak lah. Dia lebih banyak daripada keturunan manusia. Jin lagi banyak daripada manusia. Satu lagi tak best lah sebut seorang. Seekor. Okey, jadi insyaAllah. Dia memang banyak. Jin sangat banyak. Dia lebih banyak daripada manusia. Dan dia adalah individu. Dia bukannya kaum. Iblis bukan kaum. Tapi iblis adalah individu. Seperti Adam adalah individu, iblis juga adalah individu. Jadi seorang itulah, seorang pula sama. Seekor itulah yang tak mati. Sampai hari kiamat. Yang lain semua anak-anak iblis ni semua mati. Macam manusia. Cuma umurnya ada yang panjang. Contoh tadi, Hammah. Hammah tadi kan umurnya panjang. Umur dia dikata, ketika mana dia cakap dengan Nabi, aku ni pernah bertemu dengan Adam dan anak Adam tu, Qabil dan Habil. Aku pernah bertemu dengan Qabil dan Habil. Maksudnya dia pernah bertemu. Maksudnya bila umur dia pernah bertemu dengan Adam, Qabil dan Habil, Hammah ni umurnya panjang. Umurnya panjang daripada zaman Nabi Adam dia dah ada. Jadi tapi sampai dah dia tua, mungkin lepas tu dia mati. Mungkin lepas tu dia mati. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mana dia Waalaikumsalam satu warahmatullahi. keturunannya lah. Dia satu keturunan satu tu iblis. Lepas tu maksudnya dia ada bawah dia ni kan anak-anak tu memang akan membiak semua lah. Daripada biak. satu tadi. Dia macam gitulah macam Adam. Sama. Sama saja. Dia tak macam malaikat. Malaikat tak membiak. Malaikat ni diciptakan satu tak beranak. Dia buat lagi Bini dia banyak lah ustaz. Bini banyak. Kita nak gambar isteri tak boleh lagi. Bini dia banyak lah iblis ni. Wallahu a'lam. Kalau dia banyak tu nanti tengoklah. Nanti bini dia lain cemburu pula. Wallahu a'lam. Syaitan mati dalam bentuk macam mana? Syaitan tak ada. Syaitan ni bentuk dia banyak. Sebab jin ni banyak bentuk. Ada jin yang dia kata jin ni banyak bentuk. Jadi jin ni dia dalam Al-Quran disebut sangat banyak.
Antaranya golongan ini disebut dalam Al-Quran sebagai Ghawwas, yang boleh berenang. Jin yang duduk dalam air. Oh. Jin yang duduk dalam air. Ghawwas ni dikata jin yang akan duduk dalam air. Lepas tu dikata jin yang boleh terbang. Wa anna lamasna as-sama' fawajadannaha muli'at harasan syadidan. Jadi kami berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati bahawa langit itu pengawal. Maksudnya jin ni sebelum datangnya Islam, jin ni boleh naik ke langit. Maksudnya dia ni adalah orang yang boleh menembus langit. Berita-berita dari Arash. Di Lauh Mahfuz ni dia boleh tengok. Cucu tengok kat Lauh Mahfuz. Tapi bila datangnya Islam, Nabi lahir je, Allah batalkan. Jadi tapi masalahnya dia boleh terbang ke atas. Dia boleh terbang ke atas. Maksudnya ada yang boleh menyelam ke bawah. Maksudnya ada yang mendata seperti ular. Ada yang berenang. Maksudnya dia ni, jin ni, dia tak macam manusia. Seragam. Kalau manusia Dia seragam. kubur lah, Kalau Ustaz. jin tak. Tak ada kubur lah. Wallahualam. Ada orang kata, alam dia ni lebih tinggi sedikit daripada manusia. Alam dia ni. Alam dia ni sama dengan alam kita, cuma dia lebih tinggi sedikit daripada tanah manusia. Sebab tu ada orang kata, dia pernah jumpa mayat bergolek. Padahal itu bukan mayat, itu adalah mayat daripada kalangan jin. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi itu di antara. Saya ada soalan. Tadi Ustaz kata iblis, Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ya, soalan dulu satu-satu. Okey, tadi. Okey. iblis ada satu, tapi Okey, Assalamualaikum Ustaz. itu Kenapa bertembung? Ustaz, Bukan. ifrit kan ada ifrit tadi nama Aha, ifrit. betul. Mana pula tu Ustaz? Boleh Okey. Ifrit tu adalah nama yang disebut dalam Al-Quran, iaitu ketika mana zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu ketika mana menteri-menteri dia ni, dia nak ambilkan nak ambil Puteri Balqis punya cerita tu. Lalu ketika tu dia kata qala ifrit. Telah berkatalah ifrit. Dia kata ifrit apa dia? Telah berkata ifrit bahawa aku mampu untuk bawa istana Puteri Balqis itu ke depanmu wahai Nabi Sulaiman. Maksudnya ifrit itu. Tapi ifrit itu ada juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika mana Nabi solat, ifrit dia membaling api ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ifrit pada zaman Nabi Sulaiman itu telah pun sesat, kafir, dan akhirnya menentang Islam, jadi syaitan. Dan dia juga adalah penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jin sesat lah. Maksudnya dia syaitan. Jadi ifrit ni adalah nama individu daripada nama-nama apa panggil tadi, golongan. Ataupun disebutnya ulama ada dua pandangan sebenarnya tu. Ifrit ni nama. Yang kedua, ifrit bukan nama, tapi adalah satu golongan jin yang kuat. Jin yang kuat. Maksudnya jin ifrit nama Nabi Sulaiman lain, ifrit zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lain. Tapi dia adalah jin yang kuat. Ifrit ni adalah golongan jin yang memang boleh dengar ifrit dia, jin tu kuat. Jin tu kuat. Wallahu a'lam. Okey, tadi ada soalan Ada lain? soalan tu Ustaz. Daripada Asia. Nak tanya macam Asia. Boleh soalan. si jin Ustaz. Syikin ke Asia ni? Tak Saya dapat. dia. Saya nak tanya, bunian adakah spesies jin? Ya, betul. Apa sahaja Asia, bukan daripada kalangan manusia, itu adalah jin Saya atau nak malaikat. tanya, itu yang bunian tu? Ya, betul. Dia Orang bunian tu? ya. Apa panggil orang pula? Orang panggil orang. Orang panggil orang. Tapi kalau dia bukan dari kalangan manusia, dia adalah jin. Itu saja. Dia bukan di kalangan lain. Malaikat tak mungkin lah sebab dia ada isteri. Oi, Selain daripada manusia, dia tapi memang yang jin. kata kahwin dengan orang, Mana itu boleh yang kahwin dengan orang. dengar kata kahwin itu orang kahwin dengan jin tu. Okey. Dia orang kahwin dengan jin ni boleh buka dalam tafsir Ibnu Katsir ni. Boleh buka ni. Dia apa ni? Bunian Ustaz. Ni buka kitab tafsir ni, hijau ni. Buka dalam surah jin. Nanti kita akan buka dalam surah Nabi Sulaiman. Surah An-Naml. Macam mana nanti ketika di situ pasal Balqis. Ibnu Katsir kata, Balqis ini adalah anak daripada mak dia adalah daripada manusia, bapaknya ataupun mak bapaknya dari salah satunya manusia dan jin. Hasil perkahwinan manusia dengan jin, maka dapat Puteri Balqis sama Nabi Sulaiman. Maksudnya di situ maka bolehlah jin berkahwin dengan manusia. Cuma zaman datangnya Islam, Nabi mengharamkan berkahwin dengan jin. Maksudnya dia boleh, macam babi, boleh tak makan babi? Boleh.
cuma haram. Boleh faham tak apa yang saya nak sebut, nak sampaikan? Boleh tak boleh? Boleh, cuma haram. Boleh tak kita minum arak Ustaz? Boleh, tapi berdosa. Begitu juga dengan jin, berkahwin dengan jin. Maka boleh tak boleh? Maka boleh. Tapi berdosa. Sebab syariat dalam Islam, maka tak membenarkan untuk kita berkahwin dengan jin. Berkahwin dengan jin. Berkawan pun tak boleh. Bagi kahwin. Jadi begitulah. Okey, wallahu a'lam bis-shawab. Kalau Ustaz buka kitab lagi, Assalamualaikum tambah Ustaz. sejam lagi, Nak tanya soal lagi Ustaz. Sama saya buka kitab. Kalau saya tak buka kitab tak apa. Malam tu dekat Pucung kereta. tu macam mana Ustaz? Apa? Pucung tu kata sini ada pucung zaman dulu. Pucung tu kat ni. Pucung kat Johor. Johor tak ada pucung kot. Yang ada pucung ni dekat Tangau. Tu pucung lah nama kata. Macam mana tu dia terbang? Wallah. Itu semua jin lah tu. Tak ada namanya setan. Mana jin jugalah Setan. maksudnya. Tak ada namanya roh. Kalau kita percaya tu adalah roh orang mati, maka kita sesat juga. Kita dah macam orang Mana mati. jin jugalah. Dia memang kata ada lah. Dia tu pucung-pucung kawasan macam. Kalau dia ada, dia adalah boleh menjelma. Setan ni dia boleh terbang, dia boleh menjelma, dia boleh sebagainya. InsyaAllah. Dia menjelma jadi saya pun boleh. Jadi tapi benda tu kita kena tahu dia bukan roh. Yang pertama dia bukan roh. Sebab ketika dalam perang Badar, Iblis menyamar jadi Suraqah bin Malik. Iblis dia menipu, dia menjelma dalam Al-Quran. Dia kata bahawa dalam perang Badar, dalam Al-Quran sebut dalam surah Al-Anfal ayat 48, Iblis dia menjelma jadi Suraqah bin Malik. Hebat tak hebat. Dia menjelma jadi orang. Dia duduk dekat perang tu. Maksudnya Iblis, bukannya jin tau. Iblis tu sendiri datang untuk menjelma. Jadi dia boleh menjelma jadi manusia. Dalam Al-Quran sebut. Jelas. Dalam Al-Quran sebut. Jelas dia boleh menjelma jadi sesiapa pun dia nak. Allah. Melainkan menjelma jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah. Moga-moga kita Puan Asma angkat tangan tu Ustaz. Ada Siapa? soalan ke Puan Asma? Boleh tak ada masalah. Saya tengah relax ni. Puan Asma tetap angkat tangan macam mana tu? Main tadi Ustaz minta Nak maaf. tanya ke? Okay. Okey. Okey, insyaAllah. Tak ada. Dia bukan angkat tangan tu. Literan tu. InsyaAllah. Satu yang Ustaz last. Okey, boleh. Tak, sebab semalam Ustaz kata bila jin Islam dia menyerupai manusia kan. Dia tak dapat nak stay lama dan dia jadi sangat penat. Lepas tu dia akan tidur lama. Itu pandangan tu Ismail Kamal sebut. Kalau syaitan? Sama. Sama juga. Okey, baik. Syaitan pun dekat dengan jin. Sebab tu kalau dia menjelma ni, sebenarnya dia ada benda nak buat. Sebenarnya untuk menyesatkan manusia. Contohnya dia menjelma jadi roh orang yang mati. Kan? Roh orang yang mati. Sebenarnya sesatkan manusia bahawa roh ni kembali. Nak menyesatkan manusia. Jadi contoh saya bagi contoh. Setan ni dia nak sesatkan orang. Tiba-tiba dia nampak ada satu tanah jerlus. Ada tu baru dekat Bagan, kampung saya, kampung Sungai Bagan, ada tanah jerlus. Jadi bila tanah jerlus ni, dia takut lah. Cuba kalau bayangkan apa yang jin tengok. Bila jerlus ni, dia akan menyamar jadi roh tu. Contohlah dia nyamar jadi roh orang tu, jadi orang tu dia berjalan, dia buat nampak. Si Ali jalan, dia kata, kenapa rupa-rupanya tengok kubur dia berlubang. Maka agak-agaknya macam mana? Datang di berbomoh. Dia kata Ali ni, dia ada benda tak siap lagi ni, tak semadi roh dia. Dia tanya apa Tok Bomoh buat apa? Kita selesaikan semadi dia. Dia kata dulu dia nak minum air tebo. Tapi waktu nak minum tebo tu dia accident. Mati. Jadi Tok Bomoh kata, okey bolehlah ambil. Tok Bomoh tu pun kata, okey ambil teh, kemudian siram kat dia punya kubur. Kita pun siram. Besok jin tak akan menjelma lagi dah. Dan maksudnya orang kampung kata dah tak adalah. Roh Ali dah tak berajau lagi dah. Sebenarnya kenapa jin daripada model Ibrani ni tak akan menjelma lagi? Sebab kalau dia jelma dah kantul lah. Maknanya dia tak jelma lagi, maka jadilah cerita bahawa roh ni tak semadi. Sesat semua manusia. Sesat semua manusia dengan perkara-perkara begini. Jadi jin ni kalau nak sesatkan manusia, dia nak menjelma, dia mesti menyesatkan manusia. Dia bukan untuk menyebabkan manusia makin beriman, tapi makin sesat. Sebab itulah hari ini jangan percaya. Apa sahaja kembalinya roh dan sebagainya. Kembali roh tak apa. Jangan nampak. Roh nak kembali, buka dalam kitab Ziarah Alam Barzakh banyak. Kan? Roh kembali. Dia akan mengelilingi rumah selama 7 hari. Ada dalam kitab ni. 7 hari. Dan sebagian sahabat Nabi, dia akan mengelilingi rumah 7 hari. Di rumah dia.
Dia akan kubur dia pusing. Tapi roh dia je. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Roh tak boleh menjelma. Wallahu a'lam bissawab. Yang menjelma cuma setan dan malaikat saja. Tapi malaikat tak mungkinlah menyesatkan manusia. Wallahu a'lam. Minta maaf Ustaz, jin dan iblis ada sayap. Banyak Ada. soalan nak Dalam tanya riwayat tu lah. ada sayap. Ada sayap tapi ada ekor ke? Wallahu a'lam. Tapi yang riwayat kata ada sayap itu pun riwayat daripada Bani Israel. Okey, salam. Waalaikumsalam. Boleh. Tak dengar Kak? Tak Okey, dengar. Assalamualaikum. Saya nak tanya mengenai yang buat orang buat perubatan tu kan. Dia menggunakan jin Ustaz. Nah, tu macam mana pula Ustaz? Yang perubatan tu kebanyakan menggunakan jin. Itu wallahu a'lam. Tapi kalau diguna jin jangan ambil lah. Sebab kita tak boleh berubat Habis? guna jin. Tak tahu. Wallahu a'lam. Saya kalau satu benda yang bila benda tu pelik, yang akal tak masuk, maka saya tolak. Bukan saya tolak kerana apa? Saya takut. Syubhat. Kerana akal saya tak boleh terima, maka saya tolak. Benda tu boleh scan dengan telefon, Dengan telefon je boleh tahu dia ada jin, saya tolak dia terus. Sebab saya orang yang syubhat. Bila saya tak tahu benda tu, saya akan tolak. Saya akan cuba untuk tolak benda tu sebab kita takut benda tu salah. Tapi saya tak kata salah. Cuma saya sendiri risau yang benda tu salah. Takut dia guna jin. Jadi bila dia guna jin ni, maka kita tinggalkan. Sebab kita tak boleh berubat. Sebab Rasulullah tak pernah berubat guna jin. Rasulullah berubat guna medik. Medik bekam. Kan? Dia gunakan dia punya cara perubatan, dia urut dan sebagainya. Tak pernah lagi Rasulullah dan sahabat menggunakan jin untuk berubat. Jadi insyaAllah, semoga kita dapat sedikit sebanyak pada hari ini. Kalau ada berubat, nanti akan datanglah kita masuk dalam bab yang akan datang insyaAllah. Nanti pasal perubatan ni sebenarnya belajar juga sikit tentang syifa. Tentang syifa dan perubatan ni. Tapi kebanyakan yang perubatan ni, dia bukannya berubat guna jin, tak. Dia berubat, dia pandai untuk halau jin saja. Bukan dia berubat guna jin. Kalau dia berubat guna jin, maka itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Dilarang Islam. Bukan tak boleh, cuma haram. Dan haram tu bukan main-main, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ustaz, soalan terakhir Ustaz. Okey, boleh. Ini terakhir. Ada kawan saya kan Ustaz, ada kawan bonda kan Ustaz. Ustaz, ada kawan bonda tu, dia suami dia meninggal tau. Lepas tu dia kata suami dia datang urut dia Ustaz. Dia pun sedapnya kata dia. Kita ni yang dengar cerita dia tu takut betul. Tapi dia kan sedap. Rindunya kat suami dia. Macam mana tu Ustaz? Bukan tu syaitan kan Ustaz kan? Tu jin kan? Yang ni dah tak masuk akal saya dah ni. Ni macam ini macam tengok cerita macam Mato ni. Wallahu a'lam, yang itu di bawah batas daripada ilmu saya. Jadi insyaAllah itu tak tahu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Banyak. Betul ya, hari ni punya topik. Banyak orang tanya soalan. Ustaz, last. Ada lagi? Kiranya Last yang kedua. Iblis ni memang tak pernah sekali pun minta ampun dekat Allah. Ustaz. Betul. Kalau dia minta ampun pada Allah, tentulah dia akan boleh Allah ampunkan dosa dia. Tapi begitu jugalah tapi kalau diminta ampun pada Allah, tak mungkin. Sebab kalau diminta ampun pada Allah, maka seolah-olah dia membatalkan. Dia seolah-olah membatalkan ayat Quran. Sebab ayat Quran dah tahu dah, dia tak akan minta ampun. Macam juga contoh, kalaulah Abu Lahab masuk Islam. Bayangkan kalau Abu Lahab masuk Islam. Kalau Abu Lahab bijak, Abu Lahab masuk Islam. Dia boleh menyebabkan Al-Quran itu nampak tipu. Betul tak? Sebab Allah dah beritahu, la tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi Allah awal-awal lagi dah, celakalah kau Abu Lahab. Maksudnya, Allah, kalau Abu Lahab tu bijak, Abu Lahab masuk Islam. Dia akan menyebabkan Al-Quran tu nampak tak betul. Tapi tak, Allah tahu dah, Abu Lahab tak akan taubat. Begitu juga dengan Iblis. Allah dah sebut dah, dia laknat sampai hari kiamat. Kalaulah Iblis memeluk Islam balik, maka seolah-olah Al-Quran dia akan membatalkan kebenaran Al-Quran itu sendiri.
Jadi tak mungkin berlaku sebab Al-Quran telah janjikan iblis dilaknat sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah yang baik datang dari Allah. Kita baca Al-Mulk insyaAllah. Kita baca Al-Mulk. Baca Al-Mulk Ustaz, okey. Okey, insyaAllah. Kita baca Al-Mulk insyaAllah. Dan kita selangi dengan selawat Ibrahimiyah pula. Selawat Ibrahimiyah sebelum kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita nak buka surah Al-Mulk. Surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, ya Allah. Sebagai cahaya menerangi kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit kami, ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Saat mana kami dilupakan, dilekakan, ya Allah, Engkau selalu ingatkan kami, ya Allah. Saat mana kami malas, rajinkanlah kami yang membaca Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah. Tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah. Fi kulli laylah, pada setiap malam, ya Allah. Warzuqna tilawat Al-Quran, dan berikan kepada kami rezeki untuk kami selalu membaca Al-Quran. Ana al-layli wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini, ya Allah, sebagai hujjah kepada kami. Wasyafa'atan fil qabr, sebagai syafaat kami di dalam kubur, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa Ya minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz.